Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada video kali ini cikgu nak menjawab satu lagi soalan, iaitu tentang keimunan 11.3, masih lagi tingkatan 4. Apa itu keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan untuk menentang jangkitan patogen dengan menghasilkan antibodi. So patogen tu apa? Patogen ialah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Kita ada dua jenis, iaitu keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Dan kedua-dua aktif dan pasif ini dia ada lagi bawah dia, iaitu aktif semula jadi dan aktif buatan. Pasif pun ada pasif semula jadi dan pasif buatan. Okey, so kalau semula jadi ni maksudnya badan kita buat sendiri. Okey, contohnya kita sembuh daripada penyakit. Okey, badan buat sendiri. Pasif buatan tu pasif, bukan badan buat sendiri tapi masih lagi daripada manusia, iaitu baby yang dapat susu ibu. Sebab dalam susu ibu itu kita ada antibodi. Okey, manakala bila ada perkataan buatan ini, maksudnya kita dapat suntikan. Okey, kalau aktif, keimunan aktif buatan, iaitu kita dapat suntikan vaksin. Kalau keimunan pasif buatan, maksudnya kita dapat suntikan antiserum. Okey, so inilah dekat dalam buku teks kamu ni, pusaran 206 dan 207, dia ada terangkan tentang keimunan aktif semula jadi dan aktif buatan, pasif semula jadi dan pasif buatan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Keimunan aktif semula jadi, badan sembuh daripada penyakit. Keimunan aktif buatan, badan kita disuntik dengan vaksin. Keimunan pasif semula jadi, baby yang dapat yang minum susu ibu dan memperoleh antibodi daripada susu ibu, iaitu bila bayi itu dia minum susu ibu. Okey, dekat dalam susu ibu itu dia ada kolestrum. Dalam kolestrum tu yang ada antibodi. Okey, kemudian kalau keimunan pasif buatan, maksudnya suntikan antiserum. Okey, kita tengok satu persatu keimunan aktif tu. Okey, antibodi dihasilkan semula jadi oleh badan kita, iaitu oleh sel limfosit. Okey, biasanya keimunan aktif ini akan kekal untuk jangka masa yang lama. Okey, kita tengok apa itu keimunan aktif semula jadi, iaitu bila kita sembuh dari penyakit. Okey, contohnya kita dijangkiti patogen. So, apa yang berlaku ialah sel limfosit akan hasilkan antibodi sebagai gerak balas terhadap antigen tadi. Okay, so bila kita sembuh daripada jangkitan tersebut, kita dah dapat antibodi tersebut. Okay, jadi bila kita diserang lagi dalam masa akan datang, diserang oleh patogen yang sama. So, limfosit tadi dia dah ada memori tentang patogen tersebut. Okay, iaitu limfosit T lah. Memori, dia akan hasilkan antibodi dengan cepat dan bertindak dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Okay, so itu aktif semula jadi, baik dari penyakit. Okey, kalau keimunan aktif buatan je cikgu cakap buatan, dia ialah suntikan. Suntikan apa? Suntikan vaksin. Okey, jadi apa tujuannya? Tujuan dia untuk lindungi diri kita daripada dijangkiti penyakit yang sangat berjangkit. Okey, jadi kalau baby-baby dekat Malaysia ni semua kita ada sistem imunisasi ni. Okay, di mana imunisasi itu ialah proses merangsang keimunan terhadap penyakit tertentu melalui suntikan vaksin. So, dapatkan suntikan vaksin. Okay, program imunisasi. So, jadi vaksin itu apa? Vaksin ialah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Tidak lagi boleh membuat jangkitan. Okay, so bila kita disuntik oleh vaksin ke dalam badan, so apa yang berlaku ialah sel limfosit akan terangsang, dia akan detect, ada patogen yang masuk ke dalam badan, tapi patogen tu tak kuat, patogen tu lemah. Jadi sel limfosit tadi boleh hasilkan antibodi untuk menentang patogen tersebut. Okay, jadi biasanya suntikan vaksin ni kita tak bagi sekali je, kita akan bagi booster dose. Iaitu suntikan vaksin yang pertama biasanya dia menghasilkan aras antibodi yang rendah, tak cukup untuk lindungi seorang daripada penyakit tersebut. So, kita akan dapatkan booster ataupun dos penggalak diberi untuk tingkatkan lagi penghasilan antibodi ke satu aras keimunan supaya kita dapat melindungi badan kita daripada penyakit tersebut. Okey, jadinya kalau dalam masa akan datang, kalau individu tersebut dijangkiti dengan patogen yang sebenar, okey, sebagai contoh mungkin kita dapatkan vaksin untuk
untuk penyakit TB. Okey, masa suntikan vaksin kali pertama, kita masukkan patogen untuk penyakit TB tu dalam dos yang rendah. Okey, so mungkin dalam masa yang akan datang, kalau kita betul-betul dijangkiti ataupun terdedah dengan patogen yang menyebabkan penyakit TB ni, okey, so masa tu sel limfosit dah dapat hasilkan antibodi yang cukup dan dapat bertindak dengan serta-merta untuk memusnahkan patogen tersebut. So vaksin ni ada banyak dalam sistem imunisasi kat Malaysia. Jadi antara vaksin ialah contoh vaksin Salk ataupun untuk penyakit vaksin tu untuk penyakit poliomyelitis. Okey, ataupun vaksin BCG. Vaksin BCG tu untuk penyakit TB. Okey, ataupun vaksin HPV. Ini untuk pelajar perempuan sahaja, biasanya tingkatan 1 diambil untuk kanser cervix. Okey, so yang kedua kita ada keimunan pasif. Keimunan pasif itu badan tak buat sendiri, tapi kita ambil daripada sumber luar. Okey, jadi keimunan pasif ni dia tak kekal. Okey, dia berlawanan dengan tadi kalau yang keimunan aktif dia tahan lama. Kalau keimunan pasif ni dia tak kekal lama, dia memberi perlindungan serta-merta, itu kebaikannya, tapi jangka masanya pendek dan sementara. So, kita lihat keimunan pasif semula jadi. Semula jadi maksudnya daripada manusia lah. Tapi pasif maksudnya bukan badan sendiri yang buat. Okey, maksudnya keimunan yang diperoleh oleh fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Ini masa fetus itu di dalam rahim ibu. Okey, yang kedua, antibodi melindungi bayi untuk tempoh berapa bulan selepas kelahiran melalui antibodi yang terdapat dalam susu ibu ataupun kolostrum. Maksudnya bayi yang minum susu ibu dia dapat sekali, bukan dia dapat susu ibu, maksudnya dia dapat sekali antibodi. Itu antara kebaikan susu ibu lah. Okey, kemudian yang keempat, masih lagi keimunan pasif. Lepas tu pasif buatan. Cikgu kata kalau buatan itu dia ialah suntikan. So suntikan apa? Kalau tadi aktif buatan ialah vaksin. Pasif buatan ialah suntikan antiserum atau serum yang mengandungi antibodi spesifik untuk menentang suatu antigen yang spesifik. So, suntikan antiserum ni dia beri perlindungan segera tapi jangka masanya pendek. Okay, contoh antiserum ialah anti-tetanus. Maksudnya kalau kita terpijak paku yang berkarat, okay, anti-rabies ataupun antiserum terhadap bisa ular. So, maksudnya kalau kita patuk oleh ular dan kita dapat tahu spesifik, contohnya ular tedung. So kita pergi klinik cakap dia ni terkena patuk kat ular tedung. So kita ada antiserum terhadap bisa tersebut. Okey, so macam mana ia dihasilkan ni ada sikit lah dia ada tulis kat sini. Contohnya ampayan toxoid tetanus. Okey, untuk ni lah anti tetanus ni disuntik ke dalam kuda. Kemudian anti-tetanus yang diperoleh daripada serum kuda dipekatkan dan ditulinkan. Okey, kemudian lepas dia dah ditulinkan, disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi mendapat penyakit tetanus. So, kemudian individu yang telah disuntik tadi dia akan dilindungi daripada penyakit tetanus. Okey, so jadi dekat dalam buku teks kamu muka surat 208 tu secara spesifiknya memang dia dah ada buat banding beza antara keimunan aktif buatan dengan pasif buatan. Okey, so kalau buatan cikgu kata dia dua-duanya ada suntikan. So kalau persamaan kedua-duanya dia suntikan aktif buatan ni vaksin lah. Pasif buatan itu antiserum. Kedua-duanya melindungi badan daripada penyakit, melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Okey, manakala perbezaan dia antara aktif buatan dengan pasif buatan ni ada 7. Okey, yang pertama, kalau aktif buatan dia melalui suntikan vaksin. Okey, manakala keimunan pasif buatan dia melibatkan suntikan antiserum. Okay, bahan yang disuntik vaksin tu apa? Ampayan patogen yang telah mati, lemah atau tidak virulen. Antiserum pula ialah serum yang mengandungi antibodi. Dia dah terus ada antibodi yang spesifik. Okey, so keimunan aktif buatan tujuan dia adalah untuk pencegahan supaya akan datang kalau kena penyakit tersebut badan kita dah ada antibodi tersebut. Keimunan pasif buatan pula ialah lebih kepada rawatan ataupun nakkan perlindungan serta-merta. Contohnya kita nak pergi satu negara tu yang memang kita tahu dekat sana ada penyakit tertentu. So kita nak lindungi diri kita daripada penyakit tersebut, kita ambil antiserum. Okey, so keimunan aktif buatan dia kesan dia
walaupun dia tidak memberikan perlindungan serta-merta tapi kekal untuk tempoh yang lama. Okey, pasif buatan pula keistimewaan dia memberi perlindungan serta-merta tapi bersifat sementara dan tidak kekal. Okey, bila masa suntikan ini diberi, keimunan aktif buatan diberi sebelum kita dapat penyakit tersebut. Tapi keimunan pasif buatan pula, okey, dia kita beri kalau dia ada risiko tinggi untuk dijangkiti penyakit tersebut ataupun selepas dijangkiti. Contohnya lepas kena patuk ular tu kan, kita ambilkan antiserum. Okey. Kemudian keimunan aktif buatan, antibodinya dibuat oleh badan kita sendiri, limfosit kita sendiri. Manakala keimunan aktif pasif buatan pula, antibodi diperoleh daripada antiserum. Graf, okey, keimunan aktif buatan. Macam ni graf dia. Tadi cikgu kata dia mesti dapat booster dose kan. Maksudnya dos penggalak. So, bila kita bagi suntikan yang pertama, okay, antibodi tersebut dia akan meningkat tapi kemudian dia akan menurun semula. Okay, pada 2 atau 3 bulan selepas itu kita dapatkan suntikan kedua. So nanti badan kita dah ada memori dah tadi. So jadi dia akan buat lebih banyak antibodi terhadap penyakit tersebut sehingga melepasi aras keimunan. Okey, so maksudnya kalau kita dah ada antibodi yang melepasi aras keimunan terhadap penyakit tersebut, contoh penyakit TB ke, kita tak akan dapat lah penyakit TB tu. Kalau dapat aku mungkin mild sajalah. Okey, so perlu diberikan untuk meningkatkan semula aras antibodi selepas aras keimunan, melepasi aras keimunan untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. Ini ialah keperluan memberi dos penggalak. Okey, jadi kalau kita dapatkan pula antiserum ataupun keimunan pasif buatan, okey, dia akan diberi pada dalam sekiranya aras antibodi dalam darah jatuh di bawah aras keimunan dan pesakit masih dinyekati. Okey, maksudnya suntikan pertama. Okey, kalau ni suntikan pertama dia belum melepasi aras keimunan. Tapi keimunan pasif buatan bila kita bagi suntikan pertama dia terus naik. Terus naik melepasi aras keimunan. Maksudnya dia tak akan dapat penyakit tersebut. Tapi dalam beberapa jangka masa dia akan drop. Okey, so bila dia drop itu kita kena ambil semula. Okey. So maksudnya kalau masih lagi belum balik daripada negara tersebut ataupun masih lagi belum hilang dia punya penyakit tersebut, kita dapatkan suntikan kedua untuk meningkatkan semula antibodi tersebut. Okey. So jadi kalau dekat dalam soalan trial cikgu tengok dalam soalan trial memang ada 3 negeri yang keluarkan pasal keimunan ni, iaitu Negeri Sembilan, Terengganu dan SBP. Jadi macam Negeri Sembilan dan juga SBP, cikgu tengok dua-dua dia suruh kamu comparekan keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. Okey, kita tengok soalan SBP ni. Okay, individu disuntik dengan bahan X untuk memberi keimunan terhadap penyakit TB di masa hadapan. Okey, ingat tadi keimunan aktif buatan tujuan dia ialah untuk pencegahan. Kita belum dapat lagi penyakit tu. Okey, individu disuntik dengan bahan Y selepas dipatuk ular. Dah dapat penyakit tu, kita dapatkan antiserum. Okey, so soalan dia first dia suruh namakan. Okey, namakanlah ini vaksin, ini antiserum. Okey, kemudian tengok bandingkan keimunan yang diperoleh. Bila kata bandingkan mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, so ini samalah macam yang cikgu baru saja terangkan tadi. Okey, kedua-duanya melindungi badan daripada penyakit, kedua-duanya melibatkan antibodi, kedua-duanya melibatkan antigen. Inilah biasanya 3 persamaan keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. So perbezaan dia sebab dekat sini dia tak ada bagi nama. Kita tak tahu kalau dah cakap bagikan perbezaan ataupun bandingkan keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. Kalau dia dah nyatakan dalam soalan, kamu bagi jawapan juga ulang, tak ada markah lah. Tapi macam dalam soalan ni, dia tak bagi tahu kita keimunan apa dan kamu namakan, bezakan, itu pun ada markah. So kat sini ni kaedah 1 tu kamu cakap lah keimunan aktif buatan, manakala kaedah 2 itu ialah keimunan pasif buatan, ada 1 markah. Okey, so kaedah keimunan yang pertama kan, kaedah 1 tu dia ada disuntik oleh vaksin yang mengandungi patogen mati, lemak atau tak virulen. Manakala yang ni antiserum yang mengandungi
antibody yang spesifik. Maksudnya ulang baliklah tadi perbezaan yang cikgu baru saja terangkan tadi. Okey. So, keimunan aktif buatan untuk pencegahan, keimunan pasif buatan untuk rawatan atau pencegahan serta-merta. Okey, keimunan aktif buatan tidak memberi perlindungan serta-merta, manakala keimunan pasif buatan memberikan perlindungan serta-merta. Okey, keimunan aktif buatan, keimunannya kekal untuk tempoh masa lama, manakala keimunan pasif buatan, keimunannya sementara. So, kamu bagilah 7 tadi tu. 7 perbezaan dia. Biasanya berapa markah ni? Okey, 10 markah. Memanglah 3 persamaan dengan 7 perbezaan. Okey, so yang kedua Negeri Sembilan Negeri Sembilan pun ada keluarkan soalan yang lebih kurang sama tapi stimulusnya berbeza. Okey, 2 suntikan berbeza kepada 2 organisma. So, suntikan saja maksudnya. Kalau dah cakap suntikan tu mestilah vaksin dengan antiserum lah. Tak ada benda lain lah. Okey, so suntikan ampaian patogen yang dilemahkan. Patogen yang dilemahkan memang tak ada benda lain, vaksin. Suntikan ampaian yang mengandungi antibody spesifik. Dah cakap dah menentang antigen spesifik. So, keimunan pasif buatan. Okey, berdasarkan pengetahuan biologi anda, nyatakan perbezaan. Dia nak perbezaan saja. So, kita tak perlu bagi persamaan, hanya perbezaan. So, berapa markah? 6 markah. 6 markah maksudnya kamu kena bagi 6 poin. Okeylah, ni sama je macam tadi yang cikgu terangkan tadi yang ada dekat dalam buku teks tu. Okey, ini just bagi je lah. Okey, kalau kamu nak buat dalam bentuk jadual, sila buat dalam ayat yang penuh. Okey, macam ni antibody, biasanya perbezaan ini kamu akan ulangkan ayat yang sama dekat depan dia. Okey, contohnya suntikan diberikan sebelum dijangkiti penyakit. Suntikan diberi selepas dijangkiti penyakit. Nampak tak ada perkataan yang sama? Keimunan diperoleh melalui suntikan vaksin, keimunan diperoleh melalui suntikan antiserum. So, sila macam ni lah. Maksudnya kita kena bezakan pada aspek yang sama. Okey, kemudian ada satu lagi negeri iaitu Negeri Terengganu. Negeri Terengganu juga ada keluarkan soalan keimunan ini. Sekejap ya. Okey, ni soalan ini. Ni soalan Negeri Terengganu. Raja 9.3 menunjukkan 2 kaedah bagaimana bayi mendapat keimunan. Okey, sokong penyusuan susu ibu. Susu ibu lah ni kan. Susu ibu tak ada lain lah. Susu ibu ialah keimunan pasif semula jadi. Okey, kemudian ni pula jadual imunisasi. Imunisasi tadi cikgu dah kata ialah proses merangsang keimunan terhadap penyakit tertentu melalui suntikan vaksin. Laju cikgu cakap ya. Okey, jadi imunisasi ni confirm lah vaksin. So, kalau vaksin, keimunan aktif buatan. So, dekat sini, dia minta kamu bezakan keimunan pasif semula jadi dengan aktif buatan. Okey, so bagilah. Okey, soalan dia apa bandingkan. So, kalau bandingkan, mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Okey, so persamaan dia apa? Berapa markah? 10 markah. Okey, so cikgu kata kalau 10 markah, kamu boleh bagi 10 markah Okey, biasanya persamaan itu kurang lah daripada perbezaan biasanya lebih banyak So, apa persamaan antara keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan dengan pasif semula jadi? Kedua-dua kaedah memerlukan ataupun kita akan dapat antibody. Okey, kemudian kedua-dua kaedah menggunakan antibody untuk melawan penyakit. So, bila perbezaan pula, sebab pasif semula jadi ni, dia tak banyak sangat dia punya information dia kan. So, ke atas ni, bila dia tak namakan, kamu menamakan kat bawah ni boleh dapat markah. Okey, so kaedah A tadi susu ibu, keimunan pasif semula jadi. Manakala ini dalam isi kamu boleh buat jadual. Okey, tapi pastikan ayat kena lengkap. Okey, manakala suntikan vaksin, keimunan aktif buatan. Okey, susu ibu, antibody diperoleh daripada dihasilkan oleh ibu. Manakala kalau vaksin dihasilkan oleh badan sendiri. Okey, keimunan susu ibu ni, keimunan diperoleh daripada susu ibu. Manakala suntikan vaksin, keimunan diperoleh melalui suntikan vaksin. So, ini cakap siapa yang buat. Ini daripada mana. Okey, susu ibu ni kita tahu dia ialah keimunan pasif. Jadi, keimunannya sementara. Tempoh dia pendek. Manakala vaksin itu, keimunannya kekal atau dalam tempoh masa yang lama. Okey, kemudian susu ibu mengandungi antibody. So, kalau dalam ni pula, vaksin itu mengandungi patogen yang lemah ataupun mati. Okey, kemudian bekalan antibody berterusan sepanjang penyusuan selagi dia ada menyusu susu ibu
bayi tersebut dapat antibodi tersebut. Okey, manakala suntikan vaksin, dos penggalak diperlukan untuk mengekalkan aras antibodi. Okey, kemudian susu ibu. Apa beza susu ibu dengan vaksin lagi? Ini tambahan Susu ibu dia tidak menyebabkan alergi. Biasanya jarang sekali susu ibu itu menimbulkan alergik kepada bayi. Okey, tapi ada juga kes-kes terpencil. Okey, suntikan vaksin pula dia boleh menyebabkan alergi. Ini juga ialah kes-kes terpencil lah. Kebanyakan orang tak kena alergi. Okey. So, itulah ada 3 soalan yang melibatkan keimunan. Okey, itu saja. Terima kasih.